Kembali dalam cerita baik, kita dah sekarang ni hampir kepada pertengahan tahun 2022 dan sejak beberapa tahun lepas kita sering berbincang berkenaan dengan keperluan negara untuk mendigitalkan semua aspek kehidupan kita, semua aspek kerajaan dan semua aspek-aspek yang lain, kerana ini katanya bukan sahaja masa depan tapi ini adalah masa sekarang. Digitalisasi, revolusi perindustrian 4.0 itu semua menjadi buzzwords yang banyak kita dengar sejak beberapa tahun yang lepas. Tetapi apa yang negara betul-betul lakukan untuk memastikan kita tidak terlepas trend untuk mengguna pakai dan mengambil pakai IR 4.0 ini dengan semaksimum yang mungkin agar kita menyediakan Malaysia dan juga anak-anak muda untuk masa depan. Kerana jika kita gagal buat demikian, kita akan ketinggalan dengan negara-negara jiran. Dan setelah tadi mungkin kita mengambil satu lagi langkah untuk ke arah ini apabila Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyaksikan Majlis Pertukaran Dokumen Cloud Framework Agreement atau CFA, Cloud Computing, pengkomputeran awam atau awan sebenarnya, sebenarnya satu komponen yang penting kepada revolusi perindustrian 4.0 dan sangat penting dalam membawa Malaysia ke era yang seterusnya untuk kita menjadi negara yang maju dan juga berpendapatan tinggi. Firdaus Azil mengikuti acara tersebut. Pertama sekali Firdaus, apa yang kita boleh faham berkenaan dengan Document Cloud Framework Agreement CFA ini? Okey, baik. Terima kasih Lokman. Seperti yang Lokman maklumkan, majlis itu berlangsung di salah sebuah hotel di Putrajaya sebentar tadi, pada pagi tadi, yang mana selain pada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang turut menyaksikan majlis ataupun pertukaran dokumen itu ialah antara lain ialah Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Muhammad Zafrul Tengku Abdul Aziz, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan ramai lagi pegawai-pegawai kanan. Tapi apa kita boleh fahamkan ialah melalui perjanjian tersebut difahamkan kerajaan Malaysia memeterai MOU ataupun kerjasama dengan 4 CSP ataupun syarikat perkhidmatan awan ataupun cloud ini, yang mana nama-nama besar seperti sudah semestinya kita punya local player sendiri, Telekom Malaysia, kemudian kita ada daripada Google Connect, kemudian kita juga ada Microsoft dan sudah semestinya lagi satu lagi penyedia perkhidmatan yang cukup, saya kira cukup terkenal di seluruh dunia, iaitu Amazon. Jadi 4 syarikat ini melalui managed service provider mereka, ataupun saya kira ini adalah anak syarikat mereka masing-masing. Ada 4 syarikat sebagai contoh bagaimana macam Google Cloud, Microsoft, Telekom dan juga Amazon ni masing-masing ada mempunyai 4 syarikat yang berpangkalan di Malaysia untuk menguruskan kesemua ini. Dan saya kira apabila kita bercakap mengenai digital, transformasi ke arah digital dan digitalisasi dan sebagainya, sudah pasti kerajaan sendiri perlu memulakan menjadi teladan yang cukup yang baik, menjadikan contoh kepada masyarakat untuk bagaimana kita nak menuju ke arah era itu. Jadi saya fahamkan melalui CFA ini antaranya mereka akan streamline perkhidmatan cloud itu untuk membolehkan ke semua agensi kerajaan untuk menggunakan perkhidmatan awan, yang mana sebelum ini difahamkan mungkin sebelum ini agensi masing-masing mempunyai server masing-masing, jadi mereka terpaksa akses melalui server masing-masing, dan sekiranya ingin berlaku mungkin ada kolaborasi ataupun pertukaran dokumen antara jabatan kerajaan ke jabatan kerajaan, mungkin itu akan mengambil masa yang lebih lama. Tetapi kali ini dengan apabila kesemua mereka streamline di bawah 4 CSP ini, di bawah 4 MSP ini, maka proses mungkin kerja-kerja itu mungkin lebih mudah. Tetapi saya juga suka nak mengambil contoh bagaimana ini seperti yang saya baca di dalam website Amazon Web Services, yang mana antara contoh kerajaan agensi kerajaan yang pertama kali menggunakan ini ialah Jabatan Statistik Malaysia ataupun DOSM, yang mana mereka fully migrate ke semua perkhidmatan mereka kepada perkhidmatan awan ini pada tahun 2020, dan difahamkan walaupun mereka menggunakan mengambil masa kira-kira 3 bulan untuk membuat bancian, tetapi dengan pertukaran ke arah cloud computing ini mereka lebih mudah untuk dari segi security, dari segi access storage dan sebagainya, dan juga dari segi jimatkan kos dan sebagainya. Itu yang saya fahamkan. Dan juga apa yang juga menarik yang kalau boleh saya kongsikan ialah Perdana Menteri sendiri ada menyebut bahawa sebelum ini mereka akan sebelum diberikan tender ataupun kerjasama ini kepada ini, difahamkan ia dilakukan secara request proposal. Maksudnya mereka menjemput mana-mana syarikat perkomputeran awan ini yang ingin melibatkan diri ataupun bekerjasama, datang dan terangkan apa yang mereka boleh lakukan. Jadi ini secara terbuka. Tetapi yang difahamkan akhirnya 4 syarikat ini berjaya membida untuk menjadi rakan kongsi, apabila kita sebutkan sebagai partner kepada kerajaan Malaysia dalam
proses kita nak menerajui ataupun menuju ke arah era digital ini, Lokman? Dan sudah tentu kita faham bahawa di peringkat pertukaran dokumen ini masih lagi banyak butiran belum lagi dikongsikan. Tetapi apa yang kita tahu, Firdaus, berkenaan dengan bagaimana langkah terbaru ini boleh menambah baik sebagai contoh penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat Malaysia dalam tahun-tahun akan datang? Yang kita tahu memang sebagai contoh, kalau kita cakap pasal cloud, biasanya contohlah kalau kita sendiri sebagai wartawan ya, macam contoh apabila saya membuat kerja di satu tempat, biasanya saya akan menggunakan sama ada kita punya internal cloud services ataupun saya juga menggunakan Google Drive dan juga menggunakan lagi satu Word ataupun Microsoft Word yang saya boleh save pekerjaan saya di mana-mana, sama ada saya menggunakan phone untuk saya membuat berita ataupun saya menggunakan laptop di mana-mana sahaja selagi ada akses internet, maka itu memudahkan saya untuk membuat kerja dan juga saya boleh mengakses dokumen-dokumen saya yang diperlukan ketika itu. Jadi apabila kerajaan pun sudah mula mendigitaliskan mereka punya agensi, saya kira itu mungkin boleh memudahkan lagi, sebab kita tahu agensi kerajaan ini terlampau banyak. Ada yang sebagai contoh di bahagian Kementerian Dalam Negeri ada yang menguruskan pasport dan sebagainya, di bahagian Jabatan Immigration menguruskan data-data mengenai kemasukan orang-orang luar termasuk pendatang asing tanpa izin dan sebagainya. Tetapi apabila perkomputeran ini, apabila mereka menggunakan servis cloud ini, maka mungkin mudah untuk mereka mengakses maklumat itu dan juga menyampaikan apa yang dihajati oleh rakyat lah. Sebagai contoh, cuma rakyat nak government deliver cepat, mungkin kali ini dengan digital ini mungkin lebih mempercepatkan lagi. Sebagai contoh, Lokman, dulu kalau kita boleh ingat bagaimana membuat pasport, kalau tak salah waktu saya kecil-kecil dahulu, mungkin berbulan-bulan lamanya, tetapi kita juga telah menyaksikan transformasi bagaimana pembuatan pasport itu semakin cepat. Ada yang pergi pagi, petang pun sudah dapat, dia bergantung. Tetapi dengan penggunaan dengan teknologi yang baru ini, kita jangkakan banyak lagi yang boleh disampaikan ataupun sistem penyampaian itu oleh kerajaan itu akan menjadi lebih efisien setanding dengan negara-negara maju yang lain, Lokman. Ada sebarang timeline dikongsikan, Firdaus, ataupun sekurang-kurangnya pelan kasarnya selepas ini sekarang adalah pertukaran dokumen antara entiti-entiti yang seperti yang Firdaus kongsikan seperti tadi, antara kerajaan dan juga 3 dan juga 4 syarikat-syarikat teknologi, antaranya gergasi. Tetapi apa yang boleh kita jangkakan bergerak ke hadapan? Adakah akan ada sebarang perincian framework yang lebih terperinci dalam bulan-bulan akan datang? Kita akan nampak bagaimana perancangan akan disusun untuk menambah baik dan migrate semua perkhidmatan awam kepada cloud computing. Ada sebarang details diberikan? Itu masalahnya. Apabila kita bercakap macam ini, contoh cerita di sebalik berita, sepatutnya apabila kita membuat liputan satu majlis itu, kebiasaannya akan ada sidang akhbar. Tetapi untuk daripada pejabat Perdana Menteri tadi memaklumkan bahawa Perdana Menteri terpaksa rushing kerana beliau terpaksa pergi ke luar negara, difahamkan ada majlis ataupun ada program yang perlu diikuti di Amerika Syarikat dan juga di London, yang akan transit di London. Beliau akan transit di London. Tetapi selepas itu kita bertanyakan kepada urus setia, sekiranya mungkin ketua pengarah mampu boleh membuat sidang akhbar pada kita, kerana banyak benda yang kita nak tanya. Sebagai contoh, bagaimana nak migrate keseperkhidmatan ini kepada semua agensi-agensi kerajaan. Kita tahu banyak, setiap kementerian adalah 5-6 agensi di bawahnya. Ini kita bercakap tentang lebih daripada 10 kementerian, dan juga bagaimana kita juga nak tahu bagaimana tender itu, request for proposal itu dilakukan pada sejak awal, kerana itu juga antara menarik minat, kerana kita tahu apabila melibatkan penggunaan dana awam ini, itu antara yang perlu kita tahu secara telus, dan juga ini juga mungkin yang perlu kita tahu. Tapi malangnya sidang akhbar itu tidak ada. Jadi kita hanya bergantung kepada kenyataan media yang dikeluarkan oleh satu mampu yang tidak berapa terperinci, dan juga sidang kenyataan media daripada pejabat Perdana Menteri. Pun banyak lagi benda yang kita belum lakukan. Tetapi insya-Allah kita akan cuba membuat follow up lah, kalau boleh saya boleh kongsikan, Lokman. Baik, terima kasih Firdaus Hazil. Kita harap yang terbaik seperti yang Firdaus Hazil sebut sebentar tadi, kita akan dapatkan butiran terperinci dan sebanyak yang mungkin. Kita harap yang terbaik. Sekurang-kurangnya ini adalah langkah yang betul, step in the right direction untuk menambah baik lagi inisiatif digitalisasi negara dan khasnya untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan awam. Kita tunggu dan lihat. Itu saja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum dan salam hormat.